Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama ruang dan peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagi memberkati majlis kita pada malam ni, mari sama-sama kita mulakan dengan membaca ayat daripada surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Baik, tuan-tuan perempuan yang ada kitab, kita masuk pada malam ni pada hadis yang ke-40 pada kitab kita, 40 amalan hadis amalan penghapus dosa, pada tajuk berkaitan dengan terhapusnya dosa disebabkan demam. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Sa'ib aw ummi Musayyib faqala ma laki ya ummi Sa'ib ma laki ya umma Sa'ib aw ya umma Musayyib tuzaf zifina qalan al-humma la barakallahu fiha faqala la tasubbi al-humma fa innaha tuzhabu khataya bani adama kama yudhabul al-kiru khabathul hadid. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Ummu Sa'ib atau Ummu Musayyib, lalu berkata, wahai Ummu Sa'ib atau wahai Ummu Musayyib, apakah halnya kamu dalam keadaan merintih, mendesir? Kata Ummu Sa'ib, demamku ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada keberkatan padanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan engkau mengutuk demam, kerana sesungguhnya ia menghapuskan kesilapan keturunan Adam sebagaimana peniup bara api menghapuskan kotoran pada besi. Setiap kesakitan, walaupun demam adalah penghapus dosa,
maka sabar dan jangan mengeluh. Baik. Hadis pada malam ini adalah berkaitan dengan Nabi SAW datang satu hari untuk menziarahi Sayyidina Ummu Sa'ib. Adalah menjadi satu amalan Nabi SAW. Banyak riwayat-riwayat menyebut bahawa kalau sahabat-sahabat atau bahasa mudah kita faham rakyat sakit atau sahabat sakit, antara orang yang paling pertama kita tengok akan datang untuk ziarah adalah baginda Rasulullah SAW. Kerana Nabi sendiri habaq kita dalam banyak lokasi dalam hadis-hadis kata apa? Kelebihan menziarahi orang sakit. Kalau kita pergi ziarah orang sakit tu waktu pagi, maka malaikat 70,000 malaikat akan doa sampai asar. Kalau kita pergi ziarah waktu asar, maka malaikat akan doa kat kita sampai subuh esoknya. Jadi menziarahi orang yang sakit ini adalah mendapat ganjaran yang sangat besar dan dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita pergi ziarah tu di hospital atau kita pergi ziarah tu di mana, di rumah dia. Semua tu amalan yang baik dan amalan yang mulia. Tapi bila kita pergi ziarah orang sakit ni, macam itulah tuan-tuan, kena jaga adab dia. Antaranya apa dia? Jangan terlalu lama. Yang tu yang paling penting. Ziarah orang sakit, jangan terlalu lama duduk dengan dia. Kerana dia ni ada urusan-urusan orang sakit ni, dia kena rehat. Dia sakit, dia sihat elok-elok, dia sakit. Bila dia sakit, maka dia kena rehat yang banyak lah. Kita pergi menyembang dengan dia. Daripada awal sampai sudah sembang sampai kawan tu tak larat. Dia baru makan ubat, nak tidur tak boleh. Saya suka GH punya peraturan. Ada waktu lawatan 12 sampai 2, 5 sampai 7. Waktu tu dia tak bagilah makan ubat. Biar dia boleh sembang orang. Saya pukul 3 baru dia makan ubat. Swasta pun yalah, waktu kita kadang-kadang kita balik kerja malam, kita boleh pergi ziarah. Boleh. Tak payah kacau dia. Kita pergi tengok dia tidur. Tak apalah. Ada buah ke apa ke letak seperti tu. Wabillahi taufiq balik rumah. Tak payah gerak dia. Mak menekan mai ni. Bangun. Kawan tu baru makan ubat. Saya bangun tidur balik. Macam mana okey ya? Okey lah sikit, tidur pula. Tidur tak ada 4 saat, mai pula seorang lagi. Mai pula 4 saat lagi. Tambah dia tu public figure. Macam dulu arwah Al-Fadhil Murabi Ustaz Syekh Maulana Bukhari masa dia sakit, dia clinical dulu. Ramai orang ziarah dia. Yalah. Tapi kita tengoklah keadaan. Kalau Tok Guru ke atau siapa ke, kalau dia nak privacy sat, kita kata kat dia, kita maklumlah. Contoh dalam grup WhatsApp ke, ayah aku sakit, tapi sekarang ni dia tak sedia menerima tetamu lagi. Sat bagi dia duduk dalam keadaan tenang sikit, okey sikit, barulah hampa pergi ziarah dia. Kita seronok nak pergi ziarah orang sakit ni, tapi kadang-kadang kemampuan dia tu lah. Tapi kalau kita pergi sat tu tak apa. Sebab tu lah istilah hadis kata apa? I'adatul marid. I'adah maksudnya apa? Pi balik. Maksudnya pi banyak kali tak apa, tapi pi sat-sat. Melainkan dia suka. Dia kata duduklah, ceritalah kat aku, cerita surau macam mana. Aku lama tak pergi surau. Cerita masjid macam mana. Macam ni ustaz ni main ke seronok. Kami buat jamu Aidilfitri. Dia seronok. Benda tu dia jadi macam bahasa orang lah. Dia kata healing untuk dia. Tak apa, bagus ya. Tapi ini tak mau balik rumah. Kawan tu suami dia sakit, isteri dia nak tukar pampers, tak mau balik. Kawan tu nak terkencing dah, pampers dah meleleh dah. Payah lah jenis ni balik rumah itu. Ada orang jenis tak faham. Ada orang jenis tak reti, dia jadi kena habaq kat dia. Jadi pinjam kereta orang, minyak nak habis pun dia bagi buat bodoh. Ada orang jenis kata, terima kasih nanti pinjam lagi tau. Kita start kereta dia tulis minyak habis. Kita jenis kena habaq. Ni beg minyak nanti kena bawa balik bagi minyak. Okey, dia jenis tak tahu. Bukan dia kita nak marah dia jenis gitu. Jadi ziarah orang sakit ni, dia akan menambah kepada kita bersyukur nikmat Allah Ta'ala. Orang sakit, Allah bagi dia hapus dosa. Adapun kita, bila kita pergi ziarah dia, kita tengok dia maknanya dia sakit. Dia tak boleh ibadat macam biasa. Kita ni, kita boleh ibadat macam biasa. Kita mensyukuri nikmat Allah SWT. Orang yang sakit, mustajab doa dia. Kita minta dia doa kat kita. Kita minta dia doa kat kita. Dan Nabi SAW pergi ziarah orang sakit, Nabi akan doa pada dia. Duduk di lokasi dekat badan dia tu, di mana dia sakit tu, kalaulah sakit dia tu kita boleh letak tangan di badan dia,
Kalau sama jantina, kalau tak kita letak agak jauh sikit, doa lah. As'alullahal azim, rabbal arsyil azim, an yashfiyaka 7 kali. Allahumma rabban nas, muzhibil ba'sa, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Boleh baca sebanyak 3 kali. Nabi baca juga la ba'sa bihi, insya-Allah tahur. Bagi satu semangat pada dia. Tak apa dah ni, minggu lepas aku main muka hang pucat, minggu ni ceria elok dah. Bagus dah ni, insya-Allah boleh keluar lah kot. Kita bagi satu pengharapan pada dia. Jangan bunuh semangat dia. Member aku minggu lepas macam ni, penyakit lebih kurang macam kuasa 2 hari dia padam lah. Jangan bagi harapan palsu pada dia. Bagi kat dia semangat. Hantar katil depan hang. Sama sakit je kan. Dia keluar dah semalam. Doktor kata tak apa, okey, benda-benda macam ni. Dia kadang-kadang psikologi lah. Dia sakit ni bila kita pergi ziarah, dia seronok tu. Bawa lah benda. Tak bawa benda pun. Hang tak tahu nak bagi apa. Hang bungkus duit bagi kat kawan tu lah. Paling tak ada kawan hak jaga dia tu pun kena jaga kok. Kawan hak jaga dia tu dia penat. Kadang isteri dia unpaid leave, ambil cuti, tak dan, banyak benda. Makanan untuk orang yang sakit tu dah okey dah. Untuk orang yang tak sakit untuk jaga ni, boleh kita pergi ziarah dia. Jangan pergi sebat makanan orang sakit ada. Jenis bawa plastik long one nak besar tu. Bolang poket siap-siap dah. Lepas tu dia tu pergi ziarah kan, orang bagi biskut Jacob banyak. Dia tu pun kata, weh, banyak sangat biskut aku tak larat makan lah. Hang bawa balik sikit. Dia habak semua. Dia semawa tu murung gutu ya. Dia kata, bawa balik. Tak apa ke? Dia buat begitu. Tu mau tu. Tak apa ke tu maksud dia? Aku plastik ada. Aku ada plastik. Kedai RM2 hak merah duk. Bapak dia beli siap lah. 5 biskut Jacob dia balik rumah. Jenis ni tak payah main. Bukan main ziarah. Dia main pau pula makanan gitu. Ni nama dia, tak katalah mangkuk ayun, tapi menuju ke arah. Menuju ke arah tak apa bercerdik. Jadi orang yang sakit ni, Allah hapus dosa dia. Kita pergi ziarah dia, Allah bagi pahala pada dia. Dan biasalah tuan, kadang kita pergi ziarah orang sakit. Yang sakit tu isteri dia, yang sakit tu suami dia. Kadang rumah ni tak teratur sikit. Kadang rumah ni tak teratur. Yalah kadang-kadang dia punya pampers dia, kadang-kadang susu dia, kadang-kadang yang tu, kadang-kadang yang ni. Kita pergi ziarah orang sakit ni, kita tengok suasana keadaan rumah dia, tak payahlah balik cerita ke orang. Dia diam sudah lah. Hantar rumah dia ni semua singki, pinggan tak basuh. Hantar dah rumah dia ni. Dia sakit kot. Nak jaga orang sakit. Bila korang pergi tengok dia, doa dia, ada rezeki lebih sikit bagi sikit, tak ada balik Tutup mulut pergi rumah siapa pun tak ada cerita ke orang. Sebab keadaan rumah dia. Rumah dia aku pergi, ya Allah, berpasiak-pasiak rumah. Hang kawan dia kan. Hang pilih ambil penyapu, penyodok, tolong dia sapu. Dia duduk kelang kabut dengan suami dia nak jaga. Sakit, isteri dia sakit. Dia pun serabut gitu. Maka hang mudahkan dia, Allah mudahkan kita. Bila Nabi SAW pergi ziarah Sayyidina Sa'ib radhiyallahu Ummu Sa'ib radhiyallahu ta'ala anha, maka dia ni jadi macam yalah, bila orang sakit ni emosi tak stabil. Bila orang sakit ni emosi dia tak sekata. Kadang dia boleh jadi ni. Bila Nabi mai ni dia macam nak luah lah perasaan dekat Nabi SAW. Dia kata, Al-humma la barakallahu fiha. Sakit ni, demam ni, moga Allah tak bagi berkat pada dia. Kalau bahasa kasar kita, bila lah demam ni. Sakit apa tak tahu, kalau sakit tak henti-henti lagi ni. Demam apa main tak guna, main demam. Dia main perasaan tu. Sebab bila sakit banyak tak sembuh-sembuh, aktiviti harian tergendala, kita pun rasa susah hati sebab kita menyusahkan orang kena khidmat dengan kita. Bila Nabi main ni manja, sahabat-sahabat ni dia manja dengan Nabi. Luahan perasaan, sonok. Macam bila Nabi main tu macam yalah nak cakap. Maka Nabi SAW kata kepada dia, jangan cakap macam tu dengan demam. Jangan kamu cakap macam tu dengan sakit yang kamu ada, kerana Ummu Sa'ib sakit dan demam ini akan menjadi penyebab Allah Ta'ala hapuskan dosa Bani Adam. Jadi kitab kita ni 40, tajuk apa dia? 40 amalan penghapus dosa. Ini bukan amalan. Sakit ni bukan amalan. Bukan kita buat. Maknanya bila kita kena sakit ni, demam terutamanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dia sebagai penghapus dosa. Apa hadis nak bak Nabi kat abang kita? Kalaulah sekecil demam,
atau sebiasa demam yang kena dekat orang pun dia hapuskan oleh Allah Ta'ala akan dosa. Bayangkan lagi sakit-sakit yang lain yang lebih besar daripada demam. Kita ialah terlantar hospital, sakit yang tu yang ni, dalaman dan sebagainya. Maka kesemua tu menyebabkan Allah hapus dosa. Apa syarat dia? Syarat dia jangan bebai. Syarat dia jangan merongot. Syarat dia jangan marah Allah. Syarat dia jangan marah penyakit. Jangan maki penyakit. Tuan-tuan pergi tanya dia. Banyak kita punya champion of the world, nurse-nurse ada kat belakang. Tanya, pergi urus orang sakit ni macam mana? Dengan mencarut dekat nurse-nya, dengan marah dekat nurse-nya, dengan maki dekat nurse-nya. Sebab orang nak tukar pampers dia. Orang nak main bagi ubat kat dia. Dia lama sangat sakit jadi bebai. Dia nak marah semua orang. Jadi emosi orang sakit ni sangat tak stabil. Jadi kita kena hati-hati bila ziarah. Kita kena banyak bagi semangat pada dia, bagi tanda sabar pada dia. Tuan-tuan, ada tak satu sahabat Nabi SAW yang saya pernah cerita dekat tuan-tuan, nama dia Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sayyidina Ubay bin Ka'ab ni, dia tanya dekat Nabi SAW, bila wahai Rasulullah SAW, kalau orang tu kena penyakit, apa yang kelebihan dapat pada dia? Ada tak kelebihan? Dalam Islam ni, ada tak kalau orang tu kena penyakit, dia lebih? Nabi SAW kata kepada dia, penyakit itu akan menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa dia. Dosa banyak, Allah hapuskan dosa. Maka Sayyidina Ubay radhiyallahu anhu dia kata, wahai Rasulullah SAW, kalau penyakit kecil-kecil, penyakit macam ringan-ringan macam pun, Allah hapus dosa juga ke? Maka kata Nabi SAW, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan hapuskan dosa walaupun dicucuk satu duri yang kecil. Ada duri kecil tu cucuk kat jari kita, rasa sakit tak? Sakit tu pun Allah hapuskan dosa. Maka bila mendengar kelebihan tu, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, apa dia buat? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu kata apa? Wahai, dia pun doa, ya Allah, biarlah demam ni sentiasa berada pada hamba-Mu Ubay bin Ka'ab ni. Sentiasa ada sehingga dia berjumpa dengan Kamu, wahai Allah. Tetapi janganlah disebabkan sakit dan demam dia ni menyebabkan dia susah nak semayang, nak zakat, nak puasa, nak buat haji, nak buat ibadat, nak jihad. Jangan sampai ibadat tu dia jadi susah. Demam tak apa, jangan bagi susah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doa Sayyidina apa? Kabulkan doa Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Start daripada hari tu dia demam sampai dia meninggal dunia. Dia tak pernah hilang demam dia. Demam. Sebab tapi demam dia macam tu lah. Mayang dia mai, semua dia mai, ibadat, jihad semua pi. Cuma dia sentiasa demam. Sahabat ni dia suka kelebihan apa-apa, kalau dapat pada dia, dia suka. Maka Allah hapuskan dosa kita. Kesimpulan daripada hadis ni apa? Kalaulah kita ni diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyakit, maka jangan kita marah penyakit tu. Jangan kita maki penyakit tu. Jangan kita mencarut kat penyakit tu. Jangan kita bebai dengan takdir Allah Ta'ala kepada kita. Semua yang Allah buat dekat kita adalah satu kebaikan kepada kita. Tuan-tuan tahu tak dalam doa istisqa, bukan doa istisqa, ada satu hadis dalam Bukhari, Nabi SAW tengah khutbah Jumaat, ada satu Arab Badui. Dia bangkit, dia kata, wahai Rasulullah SAW, doalah kat kami ni hujan lebat ni. Bukan, kami ni kemarau, susah sangat. Makanan tak ada, ternakan mati, tanaman semua tak boleh hidup, susahlah, doalah kat kami. Nabi tengah khutbah, maka Nabi SAW angkat tangan doa. Kata Sayyidina Anas kan riwayat hadis tu, dia kata, walaupun awan tak ada, langit saja, aku lihat sebelum tangan Nabi SAW turun, hujan turun mencurah-curah. Berapa lama hujan? Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Seminggu hujan tak berhenti.
Sampai minggu depan tu, kata Sayyidina Anas, aku tak ingat lah badui yang sama atau orang lain. Ada orang masa khutbah, dia bangkit juga, dia tanya. Dia kata, wahai Rasulullah SAW, doalah kat kami, hujan lebat sangat ni, manjang dah hujan lebat ni. Habis, rumah kami rosak, tanaman kami jadi macam tak boleh nak tumbuh sebab hujan, binatang pun susah. Boleh dah doa. Maka Nabi SAW angkat tangan, Nabi doa apa? Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Bagus, doa ni kita hafal. Kerana doa supaya kita tak ditimpa hujan. Katalah tuan-tuan naik motor, tiba-tiba hujan lebat sangat ni, boleh baca doa tu. Ya Allah, di sekitar dan di sekeliling kami, jangan hujan tu timpa pada kami. Doa. Masa Nabi khutbah, Nabi angkat tangan, Nabi baca ni. Allahumma hawalaina wala alaina. Nabi macam halau awan-awan tadi tu supaya dia bergerak ke jauh. Nabi macam gerak. Kata Sayyidina Anas, awan tu macam ikut tangan Nabi. Macam Nabi suruh bergerak, dia pun gerak belakang. Semua tu. Maka jadilah Madinah ni macam cincin. Cincin maksud dia apa? Keliling kelalang ni hujan, tengah-tengah tu tak hujan. Berapa lama? Sebulan. Jadi orang pun seronok sebab apa? Hujan memenuhkan sungai, tanaman pun boleh hidup, binatang pun boleh makan. Dia pergi dekat kawasan yang tak ada penempatan manusia. Penempatan manusia di Madinah tu tak hujan lah. Di sekitar dia hujan. Cuma ulama bincang dalam hadis tu, sebab apa Nabi tak doa? Takkan Nabi tak tahu? Takkan Nabi tak tengok hujan memanjang? Takkan Nabi tak tengok semua benda tu? Nabi macam biak macam tu je. Maka kata ulama, Nabi SAW, Nabi serahkan apa takdir yang berlaku ni dalam susun takbir Allah Ta'ala, itu yang paling terbaik. Kalau Allah takdirkan hujan, hujan itulah yang baik. Kalau Allah takdirkan benda tu jadi macam itulah baik. Nabi SAW ni dia macam serahkan apa sahaja Allah takdir tu, dia redha sangat-sangat je. Betul sebab apa Nabi doa? Kalau Nabi dah boleh takdir, dah kata biar hujan, kenapa Nabi doa? Nabi doa kerana Nabi sayang pada umatnya. Mana-mana umat request, wahai Rasulullah SAW, doalah hujan, bagi stop. Okey, aku ambil berat juga atas nama pemimpin, aku doa supaya Allah bagi masalah dekat kita semua. Nabi jenis macam tu. Jenis apa Allah bagi, Nabi tak komplain lah, senang kita abang tu. Isra Mi'raj bawa balik berapa? 50. Tak apa, Nabi tak kata 50 pun tak apalah, balik lah. Allah bagi kat aku semua benda baik lah, dia turun. Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Ibrahim tak tahan Nabi SAW. Berapa dapat 50? Tak apa, jalan je. Dia tak tahan. Sebab Nabi Ibrahim pun jenis macam tu. Jenis tak kata apa. Bila Allah kata apa, jalan-jalan. Tentu-tentu ketika Nabi Ibrahim AS nak kena baling dalam api. Ketika Nabi Ibrahim nak kena baling dalam api, mereka pakai apa? Manjanik. Manjanik tu macam lestik yang besar tu, lestik masuk. Allah tahu aku nak kena baling dalam api ni. Allah tahu. Apa Allah nak bagi aku? Allah nak bagi aku mati syahid ke? Disebabkan ni, apa-apa Allah nak buat, aku serah. Bila dia serah bulat pada Allah, benda yang di luar daripada kemampuan fikiran manusia pada dia, tak pernah kita fikir. Kita ingat api nak padam. Tak, api menyala. Tapi Allah ubah sifat api. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dia sejuk, dia selamatkan Nabi Allah Ibrahim. Jenis tu Nabi Ibrahim. Lepas tu Nabi Musa. Nabi Musa nasihat lah. Nabi Musa kata, aku Bani Israel pun nampak macam dia harap dan nak sembahyang pun teruk. Biar hampir minta sangat lah. Setengah ulama sebut, bukan Nabi Musa tu dia nak minta diskaun sangat, nak suruh ajak Nabi SAW. Tak. Dia seronok sembang dengan Nabi sebab dia suka tengok muka Nabi. Nabi lalu tu macam ada create lah satu benda saja. Aku cakap bila nak benda apa, nak benda apa ni, biar ulang sebab aku suka tengok Nabi SAW. Tak apalah, tu berkaitan dengan Isra Mi'raj. Jadi balik kita pada cerita kita balik. Maka takdir apa Allah buat kat kita, benda tu lah paling baik kita. Walaupun kita nampak benda tu nampak macam tak ada ruang, kita nak kesian kat orang, tak ada orang. Tapi benda tu baik. Baby baru beranak, jantung kat luar. Kita tak boleh fikir, kok mana celah rahmat Allah dekat baby ni tu mana. Dia bukan buat dosa. Dia tak pernah buat naya kat orang. Takkan dosa mak pak dia transfer pergi ke dia jadi jahat ke tu pula. Jadi susah ke dia tu. Baby kecil-kecil 3 bulan kanser. Ya Allah.
kata Imam Tahawi dalam akidah dia, itu pun tanda rahmat Allah. Allah jenis kesian, ada kasih sayang Allah dalam semua keadaan. Allah Subhanahu wa taala ada, kita kata rahmat atau hikmah di sebalik apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada manusia. Cerita lah, cerita pengajaran, cerita hikayat macam tu ya. Betul cerita ni. Ada satu raja ni dia pergi memburu ni dengan pegawai istana 2 orang lah, hulu balang istana. Raja naik kuda, raja ni minat memburu. Sampailah satu dalam kampung, dalam hutan tu. Maka raja kata, kita berhenti di sini sebab di sini pot rusa dan kijang yang banyak. Makanya raja tadi turun. Dalam duk jalan, tengok sini, tengok sana, jumpa seekor rusa yang memang cantik lah. Timing dia apa semua tu memang elok lah. Tu kalau tembak tu memang kena lah, kenuri lah. Rusa golek lah hari ni, bawa balik istana macam tu. Baru je duk target semua siap dah dengan senapang apa semua, baru nak tembak ya. Hulu balang seorang tu dalam 4 saat lagi nak tembak, hulu balang pi bersin pula. Dia acum tu. Acum belah lah Pak Long tu, tunggu lagi. Rusa tu lari. Raja ni punya marah. Dia kata, hang ni apa ni? Aku bawa hang ni berteman aku. Hang menyusahkan aku. Hang tengok rusa dah lari. Dia pun minta maaf lah tuanku. Saya nak buat macam mana, tiba-tiba nak bersin, tak ada nak pegang hidung. Lepas tu dia kata, tak apalah tuanku, semua ada hikmahnya. Dia kata. Tuanku kata dia, hang nak mengada. Dia hang bersin, kata hikmah pula. Jalan, betul. Rumpah jumpa kijang pula. Ui, cantik dah ni. Dia pun target siap dah. Kawan tadi buat apa? Kawan tadi, dia pijak dahan yang reput dan dia bunyi kuat. Prapak, bunyi gitu. Kijang tadi belah. Raja ni punya bara, hempuk senapang semua kat bawah. Dia kata, hang punya pasal lah ni 2 kali dah. Mengarut lah apa semua ni. Hampa pergi balik lah apa semua tu. Dia marah lah. Dalam duk bebai, jalan sini, jalan sana. Lepas tu, hulu balang tadi tu dia abang. Dia kata, tak apalah, sabarlah tuanku. Ada hikmah dia. Mungkin kita dapat kijang besar lagi. Raja ni bara dah. Tuanku dia lempak senapang-senapang semua. Dia duduk jalan pusing kot tu lah. Dia duduk macam beletiak lah. Hampa ni tu. Raja pula terpijak duri yang tajam pula satu lagi tu. Tercucuk kaki dia tu berdarah. Hulu balang 2 orang ni main nak tolong. Raja ni bara. Raja kata ni hampa pergi belah lah hampa 2 orang ni. Hampa punya pasal kakiku luka lah. Semua ni hampa punya. Hampa 2 orang belah. Hampa jangan duduk lah kat sini. Tapi tuanku macam mana kami balik istana nanti tuanku tak balik. Hampa bagi tahu saat lagi aku balik. Hampa tak payah nak sibuk pasal aku. Dia marah. Tu tuanku nak pergi mana? Aku nak pergi memburu, mengarut hampa, bawa hampa ambil aku pergi seorang lagi syok. Mereka pun berhati nak tinggal. Tak apalah. Dah tuanku arah, mereka pun jalan. Dia balut kaki dia dengan kain ada-ada tu, dengan daun-daun kering apa semua, jalan lah. Ecok-ecok jalan, tak enjok-enjok ke tu. Jalan sampai ke mana? Sampai satu peringkat tu, dia jalan. Ruang tu kosong, sebelah tu hutan tebal. Satu sunyi situ. Dia tengok kiri, dia tengok kanan. Tahu siapa keluar? Geng orang asli cannibal makan orang punya keluar. Hoi punya. Hak muka conting, muka kala biru, perut kala hijau, bawa pakai spender kulit, hak jenis gitu lah. Hak bawa tu apa semua tu, depa duk keliling dia. Dia nak lari tak boleh, kaki tak apa kuat. Depa buat apa? Depa angkut dia bawa kayu, bawa kaki, bawa tangan gitu, angkut bawa balik ke tempat depa. Sebab malam tu bos dia akan mai, depa dah nak buat masak sup, masak merah. Raja masak tom yam. Malam tu. Bila dia sampai situ bukan dia seorang, ramai duk ada orang tu. Ramai. Dalam mungkinlah 2-3 hari dah depa tangkap orang tu semua untuk datang siapa dia?
datangnya si raja besar. Malam tu function lah, dengan bakar api, dengan menyanyi, dengan gendang lah, apa semua tu. Bahasa orang asli yang tak kenal. Datanglah raja dia yang paling besar. Dia kalung bunga kat dia, macam-macam lah. Dia ni duk beratok. Kawan tu mai, dia tengok, dia kata dia tak angkut. Dia ni jalan, dia cakap bahasa dia lah. Dia ambil yang lelaki pertama tadi tu, lepas pergi lempak dalam bekas besar makanan tu, bakar, mati kawan tu. Macam buat sup lah, macam masak dia. Mai ke lelaki kedua dia ambil, mai ke lelaki ketiga dia ambil. Dia ni risau lah, dia lelaki kelima. Mai tang dia, raja tengok kiri, tengok kanan, raja tu macam marah. Raja tu cakap apa? Wah. Raja tu macam bebai lah. Marah orang keliling dia semua. Betul orang keliling dia mai ramai-ramai tu. Angkat dia. Buh balik macam kayu tadi tu. Dia pelari masuk dalam hutan. Dia bertolak dia. Dia pasal kata kat dia. Macam dia pasal dia belah lah. Jangan ada lah kat sini. Kami tak mahu tengok muka hang kat sini. Dia pasal dia belah. Dia pun duk tengok ke ujung tu. Esok pagi bila dia jalan-jalan. Tertidur tu jumpa rumah satu orang tua. Pakcik tu cerita kat dia, kamu ni siapa? Dia kata aku raja sekian-sekian. Ceritalah. Macam ni. Pakcik tu cerita kat dia, sebenarnya saya nak abang kat tuanku, yang menyelamatkan tuanku ni tahu apa dia? Luka tuanku yang ada kat kaki itulah yang menyelamatkan. Kerana untuk jadi korban, untuk ibadat buat sup untuk tokong tak apa mereka buat tu, mesti orang tu sempurna. Dia tak boleh ada sebarang cacat celah. Kaki hang dah lubang, mereka tak mau hang. Dia teringat kata-kata hulu balang tu apa dia? Betul lah, ada hikmah apa yang Allah buat dekat kita. Jadi kisah ni, tak ada lah hadis tu yang cari pula. Yang ni cerita saya nak abang kata apa. Apa yang Allah buat dekat kita tu ada hikmah dia. Demam, sakit, meninggal, hidup dan sebagainya. Moga Allah beri kekuatan pada kita untuk menghadapi sebarang ujian-ujian yang Allah beri pada dunia. Okey, kita bagi habis. Kitab kita nak habis lah. Satu hadis yang last berkaitan dengan sama juga bab dia. Sakit, pedih, penat, bimbang menghapuskan dosa hamba. Anna Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta alhammi yahummu illallahu yukaffiru bihi anhu sayyi'atih. Kata Sayyidina Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka berdua pernah mendengar Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang Muslim, mukmin yang ditimpa musibah, sama ada derita sakit, penat, sakit, sedih, bahkan kebimbangan yang merisaukan, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahannya dengan sebab perkara-perkara tersebut. Okey. Yang ni saya kira tuan-tuan hadis ni kemuncak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah beri pada hamba dia. Apa dia? Mana-mana orang Islam yang ditimpa dengan letih atau penat atau sakit atau kebimbangan, keresahan. Ham ni maksud dia apa? Huznun ni maksudnya sedih dengan perkara yang telah berlaku. Contohlah, kita ni disebabkan kita tak tutup ayak kat rumah kita tu, jadi cerak kita tu terlalu panas sehingga sebahagian kecil pada dapur tu jadi terbakar. Bomba mai okey lah, tak ada apa. Kita sedih dengan apa yang berlaku. Orang kata sebab apa aku sedih? Aku sedih sebab benda tu telah berlaku. Adapun ham dalam bahasa Arab maksudnya adalah kerisauan tentang satu benda yang belum berlaku. Anak kita pukul 10.30 tak balik lagi. Tingkatan 5. Kita telefon dia tak angkat. Nombor yang anda hubungi telah tak tahu ada di mana, dia kata. Selcon pun tahu. Mungkin dia jatuh ke, dia hilang ke. Kita ni sampai 10.30 sampai 11.30 duk tunggu depan rumah ni risau.
Jadi apa anak aku ni, jadi apa. Kita ni rasa macam susah hati, rasa macam sempit dada. Tuan-tuan, perasaan itu juga menyebabkan Allah hapuskan dosa kita. Allahu Akbar. Sedih ke? Hang letih. Kita pergi kerja, cari nafkah. Atau kita suri rumah, basuh pinggan, basuh baju, sidai baju, lipat baju lambat sikit lipat baju. Basuh cepat, nak sidai cepat. Nak lipat tu makan hari. Sekarang makan bulan, tak lipat-lipat lagi. Semua tu adalah kita letih dengan urusan seharian. Kita letih dengan nak cari rezeki, dengan mesyuaratnya, dengan jamnya, dengan baliknya, dengan tak laratnya. Mai juga mandi, mai kuliah, mai ceramah, mai masjid, solat berjemaah. Kita letih balik rumah, semain isyak tak laksat lagi, kita letih balik rumah. Kesemua keletihan itu menjadikan Allah hapuskan dosa kita. Dan sakit yang kita alami, sakit lutut, sakit pinggang, tak boleh berdiri, tak boleh rukuk, tak boleh sujud, tak boleh minum air banyak, tak boleh minum yang ni, tak boleh makan pedas, tak boleh makan manis sangat, tak boleh ni banyak, boleh ni sikit je. Jadi susah kita dengan kehidupan seharian. Sebab Allah uji kita dengan sakit, Allah uji kita dengan susah, Allah uji kita dengan kita jadi payah nak jaga anak dan sebagainya. Letih dengan perangai anak-anak. Anak-anak tu pula jenis tak mau dengar cakap, lari sini, lari sana, pecahkan barang sini, pecah barang sini, conteng dinding sana, conteng dinding sini. Dalam seharian kita, perasaan kita tu dia tak seronok saja. Dia ada perasaan tu, ada benda yang sedih, ada benda yang tak seronok, ada benda yang penat. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, kesemua itu Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai penghapus dosa. Dan riwayat lain menyebut hatta syaukatu yushiku qadamaihi, sehingga walaupun duri kecil yang menyucuk di kaki kita, Allah akan jadikan dia sebagai penghapus dosa. Tengah-tengah jalan dekat rumah tu terpijak, sakit apa dia, Lego anak-anak depa main tak simpan. Dia boleh naik darah tinggi tu. Darah tinggi, kecil manis, kencing orang, semua dia boleh naik sekali tu. Terpijak. Tu kalau Lego tak apa, dia besar sikit, kena hak kecil-kecil lagi tu. Kan dia duk beli hak jenis dalam kotak tu RM2, RM3, RM4 tu, hak jenis Tora apa je. Kan sekarang macam-macam dalam pasaran. Hak tu jenis kena gabung-gabung jadi motor. Gabung-gabung jadi kereta. Kecil-kecil gitu. Allah, hang terpijak tu. Mau duduk atas cushion 20 minit dia urut kaki tu. Dia punya lenguh tu. Semua tu Allah jadikan dia sebagai penghapus dosa. Bayangkan kalau orang tu sakit. Sakit yang lama sakit dah. Allah bagi lagi hapus dosa. Sakit ni Allah sayang. Sakit ni Allah sayang. Mak saya rasa dah 15 tahun dah sakit. Dan beberapa tahun kebelakangan ni tidur betul je. Moga Allah jadikan sakit-sakit dan susah di dunia tu sebagai penghapus dosa dan jadi bahagia esok di akhirat. Semua orang lah yang sakit ni Allah bagi kat dia. Kita doa sembuh pun bagus juga. Bukan kata sakit, biarlah sakit, bagi yang sakit buang hapus dosa. Tak juga. Kalau kita ada usaha, ada ikhtiar, sakit tu masih ada, mungkin kita ingat Allah nak bagi hapus dosa kita. Jangan kita kata, jangan marah lah, sakit ni kita habaq macam tu lah. Sakit demam cakap apa-apa ke, kalau kita rasa letih dengan hidup, dengan pekerjaan kita seharian, kita mengadu pada Allah Ta'ala. Itu yang lebih baik. Mengadu pada Allah, semayang, bangkit di waktu malam, doa pada Allah, supaya Allah hapuskan dosa kita dan Allah mudahkan segala kehidupan seharian kita. Tapi kalau kita ada doa pun, kita ada derma, kita ada sedekah, dah buat banyak benda baik dah, tetapi kehidupan kita masih sukar juga. Tapi ingatlah, semua benda tu memang Allah buat create untuk hapuskan dosa-dosa kita. Kadang kereta kita rosak tengah jalan, kadang motor kita rosak tengah jalan, kadang macam-macam lah kehidupan dunia ni macam-macam tuan-tuan. Kadang aircon jadi tak sejuk, susah kita, duit tak ada, yang tu yang ni, pinjam sini, pinjam sana, kita pun susah. Ada benda yang susah dalam hidup ya, Allah jadikan dia sebagai hapuskan dosa-dosa kita semuanya. Setiap musibah dan mudarat yang menimpa Muslim adalah baik. Syarat dia sabar dan redha. Ni yang saya nak bang ni.
Sabar dan redha. Dia tak boleh bebai. Aku ni tak larat basuh baju kat rumah. Hampa ni balik sekolah lempak baju. Hampa ni balik sekolah lempak baju. Hampa ingat aku dobi ke? Pakai sekali lempak, pakai sekali lempak. Hampa tahu tak sekali aku nak masak. Dia punya bebai tu daripada awal sampai sudah. Sekali aku nak masak pula. Hampa ni tahu ke darah saja. Dia nak beletiak kat rumah. Sagi nak lipat baju, sagi nak ni, hampa pandai lempak aku tu saja, aku dah habaq dah stokin boh. Nasihat anak itu tidak menjadi satu kesalahan. Nasihat cakap tak apa, tapi dia bebai seorang-seorang dia, bukan ada orang pun. Nasihat ni maknanya anak ada kat depan. Ni anak pergi sekolah seorang-seorang, dia duduk di rumah petang atau malam semua anak dah tidur dah, dia kutik semua baju, masa dah basuh baju betul dia duduk beletiak. Terutama hak kata beletiak ni lelaki dia. Dia kata balik rumah main telefon tidur, tak guna sedih, aku nak penat lah apa semua, popek. Lelaki dia tahu tak? Lelaki dia tak tahu. Tapi lelaki dia pergi bawah, pergi mana? Pergi kena tarik. Lelaki puan tu ayah, bantulah isteri kat rumah. Dia tak bantu. Dia beletiak. Takut hilang pahala sayang. Boleh bincang dengan isteri, boleh bincang dengan suami. Suami pun saya tengok, tolonglah isteri lebih kurang. Hang balik rumah malam tengok sinki penuh, tolonglah basuh. Kawan tu pun kerja juga. Dia penat daripada awal duduk di rumah. Dia pun macam hang tak kerja. Balik, hang tengok baju dah basuh, hang tolonglah sidai. Hang tengok dia ampayan baju dah kering, hang ambil lah tolong simpan. Buat surprise dekat isteri kita. Ada wow factor dalam rumah tangga. Seronok tak dia? Saya tanya muslimat belakang. Katalah letih satu hari. Letih sangat lah. Kita ni singki tak dan kemas. Dapur tak dan simpan. Lauk tak dan tutup. Kita tertidur waktu malam. Bangkit 6 pagi nak sembahyang subuh. Dapur macam syurga. Semua siap lah. Agak-agak seronok ke sedih? Seronok lah. Berguling-guling seronok. Seronok berguling-guling. Siapa yang buat? Suami itulah. Suami ni bukanlah rajin sangat, tapi dah tengok sekali-sekala boleh bantu isteri, tolonglah sikit. Ni kawan tu sidai baju lalu depan dia, tengok bakui dia boleh terajang bakui tu pula. Ni bakui siapa tak sini pula ni? Ni nama dia suami hantu ayak. Suami hantu ayak. Tolong, mana kita boleh tolong, kita tolong. Sebab kita dalam rumah tangga, dalam kehidupan seharian, mana-mana lah benda yang kita boleh ringankan orang. Maknanya tuan-tuan, orang yang kena ujian, Allah bagi pahala. Hang pergi tolong kawan tu, Allah bagi pahala. Ajaban li amril mu'min. Orang mukmin ni dia pelik. Dia sakit pun dapat pahala. Dia sihat, dia pergi tolong orang sakit pun dia dapat pahala. Tak ada hari yang dia tak dapat pahala. Dia boleh cari je pahala kat mana pun. Tu nama kata orang Islam, Allah bagi dia kelebihan yang sangat banyak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayatkan hadis ini. Kedua-duanya adalah ahli sufah, iaitu golongan fakir miskin yang tinggal di jalani kehidupan di Masjid Nabawi. Hidup mereka ditanggung penduduk Madinah dan Nabi SAW sendiri. Mereka tinggal di bawah bumbung Masjid Nabi dan jumlah mereka tak tetap. Ada yang meriwayatkan 35 sampai 400. Dua-dua orang yang riwayat hadis ni, mereka ni siapa dia? Ashabus Sufah. Bila kita pergi Madinah, belakang Masjid Nabi itu ada satu lantai dia tinggi sikit. Ashabus Sufah mereka duduk situ. Mereka ni kira anak murid madrasah Nabi SAW. Ada yang tak pakai baju, lapar, hidup lah. Mereka, apa Nabi makan, mereka makan. Nabi lapar, mereka pun lapar. Adalah geng-geng Madinah kadang mereka pun makanan, mereka makan. Tapi mereka ni adalah talibul ilmi, penuntut ilmu yang tegar dengan Nabi SAW. Sayyidina Abu Hurairah duk mengaji dengan Nabi ni sampai ribuan hadis dia boleh hafal, sebab dalam keadaan susah dia tu dia pergi mengaji, dia pergi belajar, dia dapat pahala ganjaran sangat banyak. Ashabus Sufah depa miskin. Jadi depa riwayat Nabi habaq kat depa hadis ni riwayat. Kenapa? Kerana hidup depa ni taklah senang, susah. Susah zaman kita taklah sesusah zaman tu. Susah-susah kita ada makan nak makan ke? Ada baju nak pakai. Dia pun susah lagi. Maknanya Nabi nak bak kat kita. Dalam kehidupan kita ni bukanlah kita jenis seronok, manjang. Ada hari kita sedih, ada hari susah, ada hari dia main sakit, ujian kat anak, ujian sakit dekat isteri kita. Jadi ulang alik hospital, jadi kehidupan jadi hara macam tu. Kesemua tu dia akan main dalam hidup kita. Sebab dia
Hidup ni dia tak manis je. Dia ada pahit, dia ada seronok. Masak tuan-tuan, masak lah. Masak tak bergula saja mampu makanan tu. Dia ada hari kena buat asam, ada hari kena buat garam, ada hari kena buat gula, ada hari kena buat cabai hak pedas sikit tu, ada hari hak buat cabai Melaka. Dia semua barulah rencah kehidupan ni elok. Allah tahu kita ni susah, maka Allah Subhanahu wa taala beri pada kita pahala ganjaran banyak. Okey, saya ambil last sekali. Muka surat 128. Begitu juga dengan umat akhir zaman. Setiap derita, sakit, penat, sukar, bimbang, jika dihadapi dengan sabar dan tenang, pasti akan membuahkan pengampunan daripada Allah. Oleh itu, teruskan sabar dan bertahan dengan segala kekuatan. Moga Allah Subhanahu wa taala terus sudi untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita. Jadi moga-moga dengan hadis tadi tu kita dapat sedikit sebanyak macam semangat lah dalam kehidupan kita ni. Jangan kita down, jangan kita rasa susah dengan ada orang keliling kita kadang-kadang bantu kita. Kadang orang keliling kita dia pura-pura macam bantu kita, tapi dia tak bantu kita. Dia akan hanyut kepala kita lebih teruk lagi. Semua tu kita doa pada Allah, moga Allah Subhanahu wa taala pelihara kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tamatlah kitab kita 40 hadis penghapus dosa. Jadi saya mengijazahkan kitab ni pada tuan-tuan supaya boleh balik baca pada isteri, pada anak di rumah kita pula. Kalau tak tahu apa-apa, ustaz, hadis yang ni saya tak apa jelas lah, itu macam mana saya nak faham hadis ni? Boleh nanti main tanya pula. Dan kita ulang kajilah hadis-hadis ni. Moga Allah jadikan semua tu sebagai penghapus dosa kita nanti di akhirat. Dan saya cakap dekat tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan katalah qabiltu. Qabiltu ni maksudnya saya terima. Saya cakap kat tuan-tuan, ajastukum kama ajazani syaikhi. Saya mengijazahkan kitab ini kepada semua tuan-tuan yang hadir seperti mana diijazahkan kepada saya. Tuan-tuan katalah qabiltu, maksudnya saya terima. Boleh? Saya tak cakap lagi. Ajastukum kama ajazani syaikhi. Qabiltu kata. Qabiltu. Moga-moga ada keberkatan atas pengajian kita ni. InsyaAllah pada bulan hadapan kita akan mula satu kitab yang baru, namanya Arba'una Hadithan fi Fadailil A'mali. 40 himpunan hadis yang 40 himpunan hadis berkaitan dengan beberapa kelebihan-kelebihan amal soleh. Antaranya wudu, jawab azan, apa semua tu ada kelebihan-kelebihan dia. Nanti kita akan syarah panjang kitab tu. Lebih kurang macam ni jugalah. Kitab jenis pendek-pendek tu. Kitab tu pun sama juga, lebih kurang dalam RM10 macam tu ya harga dia. Pengarang dia Al-Fadil Ustaz Zamri Hashim Hafizahullah, Mudir Ma'at Taujih dekat Penaga. Nanti insyaAllah saya boleh dalam grup. Siapa-siapa yang nak kitab tu, kita boleh dapatkan kitab tu. Kita mengaji pula kitab baru. Tak ada apa, kita doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar.